أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Pada hari Ahad yang berbahagia ini kita ingin sama-sama terus bersama dengan My Quran Time baca faham amal, dan kita sudah pun sampai kepada juz yang ke-17 sebagai juz selepas daripada setengah daripada Al-Quran, dan ini insya-Allah kita akan dalami secara halaman demi halaman pada beberapa bulan akan datang. Tapi alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan, pada bulan Ramadan ini mengambil kesempatan untuk melihat dua surah yang ada pada surah ataupun juz yang ke-17 ini, surah Al-Anbiya dan juga surah Al-Hajj. Dua surah yang penting untuk kita memaknai kepada kehidupan kita tentang keimanan, dan surah Al-Hajj itu tentang bagaimana kita ini disiapkan untuk hari pembalasan. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ya. Ceria. Ceria setiap hari kena tanya khabar Ustaz ya. Ada yang tanya mengapa setiap hari kena tanya khabar? Ya alhamdulillah. Ya pasal nak dengar alhamdulillah. Betul Ustaz. Ya. Jadi tuan-tuan jangan segan untuk bertanya pada kawan-kawan ya, apa khabar tuan-tuan yang berada di online. Kalau sihat alhamdulillah, kalau tak sihat jawab apa Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya, kerana masih lagi diberi peluang pada hari ini untuk kita melihat kepada bait-bait ataupun perkataan kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ambil pelajaran sebagai sumber hidayah. Itulah hadiah paling bermakna yang Allah ajarkan untuk kita mohon pada setiap hari pada waktu solat kita 17 kali sehari, untuk kita dapat hadiah yang penting memimpin di sini sampai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita insya-Allah akan melihat pada juz yang ke-17 ya, pada halaman 322 surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 surah Makkiyah. Kalau kita perasan daripada juz 11 hingga juz yang ke-17 ini semuanya ini berkaitan dengan
makiyah, ya, tentang ayat yang memberi keimanan, memberi motivasi tentang psikologi diri. Tetapi kalau kita melihat kepada surah Al-Hajj nanti, kita akan sampai kepada surah Madaniyah berkaitan dengan sosiologi, bagaimana dinamik hubungan di antara manusia yang Allah perihalkan kepada kita untuk kita ambil pelajaran. Jadi apakah yang kita akan ikuti, ya, secara ringkas tuan-tuan, kalau perasan daripada juz 11 hingga 30, ya, yang kita akan baca, kita belum lagi bincang halaman demi halaman dalam My Quran Time. Yang itu kita akan mula bincang selepas daripada Syawal, mula balik juz yang ke-11. Cuma bila kita baca pada bulan Ramadan ini, ambil kesempatan Ustaz, ya, sebenarnya bila saya tertanya-tanya mengapa orang nak khatam Quran. Betul, Ustaz. Pasal dulu bila saya nak cuba khatam Quran, kadang-kadang tak khatam-khatam, kan, ataupun bila baca tu dia rasa macam apa ke benda je ni, kan, ya, tapi insya-Allah pahala dapat. Betul, pahala dapat, ya. Cuma bila saya lihat balik pada ulama, ada yang khatam 2 hari sekali pada Allah. bulan Ramadan, Betul, ada yang sampai 2 kali sehari. Rupa-rupanya bila kita dah tadabbur ayat, Ustaz, ya, Yes, bila kita ulang balik tu, kita akan ingat balik, ini point dia, ini point dia, kan. Tetapi ia akan memberi kesan yang berbeza berbanding dengan kalau kita tak faham lah, ya. Kalau tak faham tu kita rasa sekadar nak menghabiskan sahaja. Pahala dapat, alhamdulillah, Allah beritahu bahawa bacaannya ibadah, tetapi mungkin kita tak dapatlah sesuatu yang baru, ya. Minda kita ni, dia kalau dapat sesuatu yang baru, dia lebih manis lagi ketika membaca tersebut. Dan mungkin pengalaman Ustaz di bulan Ramadan ini, Ustaz jadi imam tarawih, Ustaz biasa baca ikut juzuk ke ataupun ayat pilihan, Ustaz? Biasanya mengikut pertama mengikut masjid lah. Masjid ataupun surau yang menjemput itu, kadang-kadang dia dah ada ayat-ayat yang menjadi sambungan pada setiap malam. Dan ada juga yang masjid yang menyatakan bebas. Mana boleh baca mana-mana ayat. Jadi kalau sambungan itu sambungan lah. Kalau pilihan ayat-ayat yang bebas tu, saya akan pilihlah ayat-ayat yang memang saya memahami maksudnya. Antaranya yang antara ayat yang saya suka, ayat yang tentang infak lah, perumpamaan orang yang infak, lepas tu jangan membatalkan infak. Kadang-kadang saya akan sebut juga ataupun saya akan selitkan sedikit peringatan-peringatan tu kalau ada kesempatan sebelum solat ataupun ketika tazkirah tu. Maksudnya Ustaz tadabbur sebelum tu lah. Ada sikit-sikit lah kalau kesempatan lah. Banyak kena tuan Syekh lah. Masya-Allah. Okey. Baik, jadi itu peringatan. Bila cakap tentang peringatan itu, Ustaz, ya, penting antaran pada ayat yang pertama ni Allah mengatakan iqtaraba linnas, ya, sudah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, hisabuhum, maksudnya hari kiamat, wahum fi ghaflatin mu'ridun, tetapi mereka ini dalam keadaan lalai, Ustaz, ya. Sebabnya ada juga orang yang baca Quran pun boleh lalai, ya, bila dia tidak memahami apa kandungannya. Jadi bila Ustaz bagi tazkirah sikit tu, jadi bila masa solat tu dengar suara bagus, ya, ingat sedikit apa maksudnya tu, dia lagi, kalau tidak dia lalai, kan, dah lah lepas kena apa air katira ke, kan, okey, itu dia memang mantap pada bulan Ramadan ini. Jadi ini adalah ayat pertama daripada surah Al-Anbiya, ya, menceritakan tentang betapa pentingnya hisabuhum ataupun hari pembalasan yang akan muncul, tapi ramai orang yang ghaflah, lalai. Dan pada ayat yang kedua, setiap kali diturunkan kepada mereka ayat-ayat baru daripada Tuhan, mereka mendengarnya sambil bermain-main, ya. Jadi surah Al-Anbiya ini cerita berkaitan dengan nabi-nabi. Perjuangan mereka adalah untuk mengingatkan tentang hisabuhum, ya, iqtaraba linnas, telah hampir sebenarnya hari kiamat ini, agar jangan kita lalai sehingga kan kita rasa tak kisahlah, ya, apa yang kita nak buat. Padahal sebenarnya Nabi membawa naba, ya, membawa berita besar, dan berita besar itu adalah tentang kehadiran hari pembalasan. Jadi dalam halaman yang ini kita tengok tentang peringatan ataupun para rasul yang manusia merealisasi janji untuk mereka dan Al-Quran. Maksudnya rasul dihantar ini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar dengan wahyu, adalah untuk membawa janji-janji Allah, ya, untuk menceritakan apa hakikat kehidupan di sini dan juga sampai ke sana. Pada halaman 322 ayat yang ke-11, dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya, iaitu zalim, maka Allah akan hancurkan, Allah akan gantikan. Perkara ini berlaku sepanjang zaman untuk kita ambil pelajaran bahawa kalau kita hidup zaman sekarang, kita ni zalim, kita tak zalim.
Kalau kita tak zalim, harapnya kitalah yang akan terus mentadbir, memimpin Ustaz ya. Tapi kalau zalim, malah zalim ini bukan sekadar orang cakap oh orang negara bukan Islam yang zalim. Sebenarnya banyak sekarang ni negara umat Islam yang zalim. Lebih zalim lagi daripada kalau contoh di Finland kan. Kebanyakannya mereka bukannya orang Islam. Tetapi mereka mengamalkan mencegah kemungkaran, menegur ya, mungkin mereka tak beriman saja lagi. Tetapi kalau di negara-negara umat Islam sebahagiannya ada yang bila orang tegur saja, ada penceramah tegur sikit je kena gam ya. Jadi perkara itu yang kita harap jangan sampai ia berlaku dalam negara kita ini. Dan pada ayat 25 pada halaman 324, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ya, Allah nyatakan rasul itu diutuskan dengan wahyu, la ilaha illa ana fa'budun ya, iaitu seruannya tidak ada Allah, tidak ada pencipta, tidak ada ilah kecuali Allah, maka beribadahlah, hambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mesej yang dibawakan oleh para rasul yang disampaikan dalam halaman ini. Dan pada halaman 26 ataupun ayat 26, mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Allah, sebenarnya mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan ya. Jadi ada yang kata manusia sebagai anak Tuhan, orang Kristian. Ada juga orang yang kata angel kan, malaikat pula sebagai anak Tuhan. Macam-macam dia letak istilahnya Cupid lah kan, dia letak apa rupa ada kepak yang comel-comel tu kan. Macam-macam. Orang manusia ni kreatif kan, tetapi kalau kreatif untuk buat baik berbanding dengan kreatif untuk mensyirikkan Tuhan, ini perkara yang perlu diberi perhatian. Dan Nabi hadir ya adalah untuk mengingatkan perkara ini. Jangan sampai kita tersilap di dalam kehidupan. Baik, pada halaman 325 ya, dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau wahai Muhammad, mereka hanya menjadikan engkau sebagai bahan ejekan. Mereka mengatakan adakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu, padahal mereka yang ingkar mengingat Allah yang Maha mengingat. Jadi dia Allah yang Maha Pemurah. Dia kata bahawa Nabi ini mencela agama mereka, tapi sebenarnya Nabi nak bawa kepada kebaikan. Betul. Ya. Dan ini mesej yang kita kena selalu ingat di dalam Al-Quran. Kalau ada bercakap tentang Kristian, Nasrani, Yahudi ataupun agama-agama lain, bukan untuk mencela tetapi untuk membawa kepada kebenaran. Kita tak mengejek, malah sebenarnya apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad, mereka menjadikan Nabi itu sebagai bahan ejekan ya. Dia kata begitulah, beginilah, apa sebagainya. Yang ini kita kena sama-sama pasakkan agar kita percaya bahawa Nabi ini bawa perkara yang benar, dan inilah surah untuk menguatkan diri kita committed kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu ayat daripada halaman 326 ayat 45. Allah menyatakan tentang perkataan yang diajarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Kita baca ayat 45 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, antara huruf yang perlu kita beri perhatian dalam ayat ini iaitu huruf ha bil wahyi. Huruf ha kat situ, tapi ha itu dalam keadaan sukun ataupun mati, maka kita kena bunyikan juga ha dia tu bil wahyi kan. Jadi kita cuba kita praktikkan ayat yang ke-45 di halaman 326. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a idza ma yunzarun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 45, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu, tetapi orang-orang yang tuli tidak mahu mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Jadi rasul yang datang ya, nabi yang datang ini adalah untuk memberi inzar, memberi peringatan, tetapi mereka tidak mahu mendengar. Mereka tidak mahu mendengar, padahal Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada rasul-rasul yang ada ini wahyu untuk memberi peringatan
ya, memberi peringatan pasal apa? Untuk mengelakkan daripada lalai dalam kehidupan, untuk menyiapkan diri kepada hari pembalasan ataupun hari akhirat. Inilah konsisten mesej ini yang disampaikan pada ayat 45, pada ayat 46, jika mereka ditimpa sedikit sahaja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri. Jadi dia rasa kalau susah saja ustaz ya, dia akan mengaku, dia rasa okey, rasa bersalah, tetapi kadang-kadang lepas itu dia rasa kecewa. Kalau dia dapat kebaikan, dia kata aku punya. Ini adalah psikologi manusia, tetapi bagi orang yang sentiasa beriman kepada Allah SWT, dia tak kata begitu. Bila dia diberi ujian, dia akan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang kita belajar daripada surah Al-Baqarah ya, ayat yang awal-awal dahulu. Ya. Baik. Jadi bermula daripada ayat 48 kita bermulalah kisah nabi-nabi. Pasal nama tajuknya pun Al-Anbiya, 48 hingga 50 kisah Nabi Musa. Ya, kemudian pada ayat 51 hingga 58 muka surat yang seterusnya itu 50 sampai 58 bercerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni lebih awal lagi, tetapi Nabi Musa dikedepankan. Dikedepankan pasal apa? Pasal bercakap tentang perjuangan ini sama saja. Tak kisahlah depan belakang, sebenarnya semuanya adalah perjuangan untuk abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 59 hingga 65 kalau tuan-tuan tengok nanti adalah tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung ya, yang sengitlah maksudnya mereka tak puas hati dengan Nabi Ibrahim. Masih lagi kisah Nabi Ibrahim disambung dengan kemenangan mutlak Nabi Ibrahim pada ayat 66 ya, iaitu Nabi Ibrahim berkata apa? Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan kemudaratan. Panjang ya kisah Nabi Ibrahim. Kemudian dibawakan pula nikmat lain kepada Nabi Ibrahim, iaitu diselamatkan Nabi Lut pada ayat 71 hingga 73 ya. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkati untuk seluruh alam. Nabi Ibrahim satu tempat, Nabi Lut satu lagi tempat, tetapi Allah selamatkan dua-dua kerana apa? Kerana tauhid. Pelajaran untuk kita apa? Kalau kita ini selamatkan anak kita mungkin kat negeri lain, si ayah negeri lain, tetapi kerana dua-duanya berteraskan kepada tauhid pada Allah, minta pada Allah, maka insya-Allah urusan keselamatan itu Allah settle, Allah uruskan ya. Dan seterusnya dibawakan kepada kita pada ayat 74 pada halaman 328 itu, iaitu kisah Nabi Lut dan disambung kisah Nabi Nuh pada ayat 76 ya. Ayat 76 tuan-tuan baca kisah Nabi Nuh, iaitu ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya daripada bencana yang besar. Mengapa Allah perkenankan? Kerana mereka berjuang. Itu sebabnya dalam hidup kita tuan-tuan, kalau kita minta barang ke, kita minta kereta ke apa ke, ia perlulah untuk kebaikan, untuk perjuangan yang itu lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta untuk diri sendiri ni boleh ya. Iblis pun ada minta Allah untuk tangguhkan dia mati kan, untuk menggoda. Allah kabulkan. Tetapi untuk perjuangan itu yang Allah suka. Tapi kalau untuk diri sendiri, untuk kepentingan peribadi sahaja, itu Allah boleh kabulkan, tetapi ianya mungkin tidak menjemput rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana iblis dia sampai kena laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-78 ya, 78 pada muka surat 328 ni kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kelebihan mereka apa? Mereka ini boleh memimpin ya, mereka boleh memimpin, menjadi hakim, tetapi mereka gunakan manajemen, kepimpinan sebagai asas untuk menyebarkan tauhid. Ya, pasal pandai memimpin, menjadi ketua, dia gunakan untuk menyampaikan tauhid. Jadi masing-masing nabi ini ada cara. Nabi Lut dengan menegur kepada masalah sosial untuk menyampaikan tauhid ya. Dan kemudian pada ayat yang ke-83 pada halaman yang ke-329 kita bercerita tentang Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ismail pada ayat 85 ya, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, dan kemudian disambung Nabi Yunus pada ayat 87, dan kisah Nabi Zakaria dan Yahya pada ayat 89. Ini saya senaraikan saja, jadi tuan-tuan tahu dah apa kisahnya. Dan kemudian dibawakan pada ayat yang ke-92 ya, 92 ini kita nak baca dulu ayat 91 dan 92 ini kisah tentang Sayyidatina Maryam. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul.
banyak sekali kisah-kisah para anbiya dalam Anbiya. surah Al-Anbiya ini. Al-Anbiya. Memang dah nama sesuai lah. Ya, Okay. Jadi subhanallah, kerana tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, jangan khawatir, jangan risau. Kita akan bertemu dengan halaman demi halaman ini satu hari nanti. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita lagi insya-Allah. Jadi kita nak baca sekarang ayat 91 saja. 91 dan 92. Ayat 91 dan 92 di muka surat 330 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatan, lalu kami tiupkan roh daripada kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran. Siapakah anaknya? Nabi Isa alaihi salam. Dan kita melihat kepada nabi-nabi senarainya telah pun kita lihat sebentar tadi. Allah mulakan pada ayat 92 itu, sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu. Maksudnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Lut, semuanya ini adalah membawa apa? Membawa tauhid yang satu, ya, wa ana rabbukum fa'budun, untuk beribadah kepada Allah dalam kehidupan seharian. Inilah pada halaman 330 Allah nyatakan, tapi ada orang yang degil, ya, dan muka surat akhir pada surah Al-Anbiya pada muka surat 331 itu Allah menceritakan tentang keadaan orang yang kafir, orang mukmin di akhirat, serta keadaan langit di sana, ya, dan juga nabi adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana kita lihat ayat 107, ya, kita lihat bahawa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, sesungguhnya tidaklah kami utuskan kepadamu, ya, wama arsalna, kami utuskanmu kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi nabi-nabi ini adalah tanda rahmat Allah, tanda kasih sayang Allah. Allah ingin kita kembali mendapat rahmat Allah, terus menggapai dan akhirnya kita dapat menuju rahmat Allah di akhirat, menuju syurga Allah SWT dengan ikut kepada para nabi. Jadi insya-Allah kita akan menyambung kepada surah Madaniyah selepas ini, surah Al-Hajj. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini dalam juz yang ke-17 untuk sama-sama kita melihat kepada surah yang kedua dalam juz yang ke-17 ini, iaitu surah Al-Hajj, surah Madaniyah yang bercerita tentang ayat pertama, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah besar. Ya, Allah menyatakan kepada seluruh manusia bahawa bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa bertakwa? Iaitu seseorang itu minta pertolongan kepada Allah untuk mengelakkan daripada masalah yang besar melanda di dunia ini, iaitu bila berlaku zalzalah, ya, goncangan yang besar, tanda kehadiran as-saah, hari pembalasan di yaumul mahsyar. Jadi dalam halaman yang pertama ini dalam surah Al-Hajj, ya, halaman 332, bercerita tentang bagaimana penciptaan manusia dan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti bahawa mudah bagi Allah untuk bangkitkan kita semula, untuk dikumpulkan, dan berlakulah apa yang dinamakan sebagai Yaumul Qiyamah, ya. Tetapi kalau kita lihat nama surah ini adalah surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini kerana ada bercakap tentang haji nanti. Haji adalah sebagai satu simulasi, ustaz, ya, sebenarnya kepada pelaksanaan berlakunya hari pembalasan di mana manusia akan berkumpul seramai-ramainya, dan pada waktu itu sama saja pakaian. Kalau zaman hari kiamat nanti tak ada pakaian, ustaz, ya. Zaman sekarang ni ada lagi pakaian putih semata-mata kepada semua orang untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada halaman 333, ya, Allah menyatakan tentang bagaimana, ya, pada ayat yang ke-6 itu, demikian itu sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sesungguhnya dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Nak menceritakan Allah berkuasa untuk membangkitkan kita, dan bermula daripada ayat 8 hingga 14 Allah nyatakan ciri orang-orang yang beriman, yang soleh, ya. Ada ciri-cirinya, yang salah satunya ialah bercakap tentang orang-orang yang wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir. Ini adalah orang yang tidak konsisten iman, tetapi lepas itu Allah bawakan tentang ciri-ciri orang yang beriman, ustaz, ya. Orang yang beramal soleh, dan keadaan orang yang negatif terhadap kemenangan Rasul, dan ayat-ayatnya dibawakan pada ayat yang ke-15 dan juga 16, muka surat 334. Jadi orang yang pesimis kepada Nabi sebenarnya dia juga negatif kepada hari pembalasan. Poin untuk kita, apa yang boleh kita belajar, tuan-tuan, bila kita baca Quran, kita akan jadi amat positif kepada hari akhirat, kesan kepada diri kita, kita akan positif kepada risalah Nabi, kita akan amalkan sunnah Nabi, kerana itu cara untuk kita selamat menuju kepada as-saah. Baik, dan kemudian pada halaman 334 ini juga, ya, dinyatakan pada ayat yang ke-17, iaitu segala sesuatu di dunia ini tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Alam tara annallah yasjudu lahu man fis sama wa man fil ard, ya. Semua di langit bumi ini sujud pada Allah, matahari, bulan, bintang, gunung, pokok, haiwan melata, dan banyak di kalangan manusia ini sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Termasuklah kalau kita tengok, ustaz, ya, walaupun orang tu namanya Ah Chong, bukan beragama Islam, tapi dia punya kulit dia sujud pada Allah. Tetap Islam. Pasal apa? Dia ikut peraturan Allah. Tetap juga kena ada air barulah dia rasa segar, ada makanan barulah dia rasa ni sikit, ustaz, ya. Tapi kalau tak ada makanan dia mungkin makin lemah.
perut dia masih ikut peraturan Allah, cuma mungkin dari segi tauhid sahaja yang dia degil kadang-kadang kerana yalah dia gunakan semua ni ikut peraturan Allah, tetapi ada orang yang masih lagi tidak mengambil pedoman daripada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diteruskan pada halaman 335 ya, pada ayat yang ke-24 itu bercerita tentang balasan terhadap orang kafir dan orang yang beriman. Ya, orang beriman wahudu ila tayyib, iaitu mereka diberi petunjuk dengan ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula ke jalan Allah yang terpuji. Siapa itu? Orang yang beriman. Dan bagi orang beriman, orang kafir, mereka ini cirinya menghalang daripada Masjidil Haram, ya, allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akif, ya, iaitu mereka ini menghalang manusia untuk berbuat kebaikan, ya, melakukan, dan mereka selalu mengajak orang kepada keburukan. Jadi Allah kata dalam ayat 25, nescaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih, ya, bagi sesiapa yang kufur dan menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah Nabi Ibrahim, ya, pada ayat yang ke-26. Ya, pasal ini adalah dia punya preview kepada haji, Ustaz, ya. Pasal Nabi Ibrahim daripada Palestin ke Iraq ke Mekah itu ada kaitan dengan haji yang menjadi tajuk utama bagi surah ini. Maka pada halaman 336 kita nak baca satu ayat, ya, ayat 31 bercakap tentang bagaimana Nabi Ibrahim ini hanif, ya, lurus kepada Allah, tidak musyrik, tidak mensyirikkan Allah. Kita baca ayat 31, Ustaz. Baik. Syekh, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu sekalian, jom kita baca halaman 336 ayat yang ke-31 atas sekali, insya-Allah. Kalau kita perhatikan kalimah dia tu, Ustaz, hunafa'a dengan as-sama'i, dua-dua tu mat wajib. So kena baca panjang tu. Boleh baca 4 5 harakat, insya-Allah. Kita cuba, insya-Allah. Jom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العظيم. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dijatuh daripada langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini adalah perumpamaan Allah berikan kepada orang yang musyrik, ya, kepada Allah Subhanahu taala, seperti jatuh daripada langit, Ustaz, ya. Jatuh daripada langit ni kerana bila dapat wahyu sebenarnya dia pergi ke langit, ya, dia menuju kepada kebahagiaan, tetapi bila jatuh lebih kurang orang dapat jadi kaya, Ustaz, ya. Kaya kemudian tiba-tiba jadi muflis ataupun bankrupt, ya, dia akan jadi amat sengsara, amat stres, ya, ada kerja tiba-tiba kena berhenti. Perasaan itu rasa perit, lebih perit lagi kalau jatuh daripada langit ke bumi. Perumpamaan ini untuk kita ambil perhatian bahawa syirik bukan kaedah Nabi Ibrahim, ya, tetapi Nabi Ibrahim ini ada hunafa ataupun ibadahnya ikhlas kepada Allah, dia berjuang kerana Allah. Dan itu sebabnya apakah pelajaran untuk kita pada ayat 31 seterusnya 32, iaitu kita kena membesarkan sya'airallah, ya, iaitu mengagungkan syiar Allah. Salah satu haji, Ustaz, ya, haji ataupun umrah, tempat-tempat yang manasik itu adalah salah satu daripada istilahnya itu timbul daripada ketakwaan hati. Orang yang menghargai nak pergi haji walaupun tak dapat pergi haji sekarang, Ustaz, ya, ataupun tuan-tuan nak pergi umrah tak dapat lagi. Ada sebahagian dah sampai dah. Betul. Kan? Sebenarnya bila dia ada rasa sahaja, itu namanya taqwal qulub. Hati yang betul-betul nak minta pertolongan daripada Allah, tolong ya Allah jaga kami daripada segala cabaran masalah.
Tetapi kalau dalam hati rasa tak payah kot, menyusahkan je lah, nak tinggal 40 hari nak pergi haji, 2 minggu nak kena belanja duit apa sebagainya, itu kerana hati itu tidak lagi disimbah dengan takwa yang kita doa ianya makin terbina pada bulan Ramadan. Maka ini adalah syiar Allah. Allah nyatakan pasal haji di sini ya, tentang mengingat Allah, dan kita melihat pada halaman 337 ya, diizinkan berperang bagi orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong orang itu, mereka itu, iaitu orang diusir daripada kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya kerana mereka berkata Tuhan kami ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bercakap tentang perjuangan ya, dan tidak boleh berperang sebenarnya di Masjidil Haram ya, di tanah haram, tetapi pada bulan-bulan yang diharamkan. Tetapi kalau katakan diserang, itu dibenarkan. Allah bawakan perspektif ini agar kita yakin bahawa sebenarnya umat Islam adalah umat yang menuju kepada keamanan. Tetapi kalau diserang sahaja, kita perlu melindungi diri sebagaimana kita belajar daripada surah ke-8, 9 surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah. Muka surat 338 kita nak baca ayat 47 dan 48 untuk kita memahami ya tentang mereka yang meminta untuk disegerakan azab. Apa respon daripada Allah SWT dan apa pelajaran untuk kita? Kita baca dahulu. Masya-Allah. Ayat yang ke-47 dan juga ayat yang ke-48 Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ صدق الله العظيم. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan memungkiri janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini adalah salah satu panduan ya. Ada orang yang pada zaman Nabi itu saatnya dia minta agar disegerakan hukuman ya, azab. Tetapi Allah kata, Allah kalau ikut dia, ada ayat yang kita dah baca sebelum ini, kalau Allah ikutlah kepada manusia ni sebagaimana mereka nakkan kebaikan, maka ramai orang dah mati dah Ustaz. Ya. Ramai orang dah mati. Pasal apa? Pagi tadi sembahyang subuh tak khusyuk, Quran tak pandai-pandai fahamnya ya. Sepatutnya dah bagi 30 tahun, sepatutnya dah faham, tak faham-faham. Dah lama dah kita ni. Tetapi Allah ada perkiraan, dan Allah sebenarnya memberi ruang untuk kita semua ya, untuk kita semua untuk kembali balik semula, bertaubat. Dan nabi-nabi yang dihantar, kita belajar dah surah Al-Anbiya dan ada kaitan dengan surah Al-Hajj. Perjuangan nabi-nabi ini adalah untuk mengingatkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kita zaman sekarang tak ada nabi, tapi kita melihat kepada ulama-ulama ya, ustaz-ustaz yang mengajak kepada apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ka'ayyim, pada ayat 48, dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya kerana penduduknya yang zalim, kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadaku tempat kembali segala sesuatu ya. Di mana Allah beri, kalau kita tengok pada zaman Nabi Shu'aib ataupun Nabi Nuh dan sebagainya, mereka membuat kezaliman, Allah tangguhkan, tangguh, tapi satu masa zas sekali ya. Dan ia juga boleh berlaku zaman sekarang, tetapi azabnya berbeza berbanding dengan zaman dahulu. Selepas daripada zaman Nabi Musa alaihissalam, azab yang kena kepada dunia orang-orang yang musyrik adalah daripada tangan orang yang beriman ya. Itu sebabnya jangan ganggu orang beriman, dan orang beriman mesti mengajak kepada Islam itu sendiri. Jangan sampai orang tidak beriman dia membuat rosak dan dia menyerang umat Islam. Maka seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang oleh orang musyrik,
kerana mereka bukan sekadar tak puas hati tak nak masuk Islam, tetapi mereka menentang Islam, maka orang-orang Islam akan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menyerang kepada mereka, mempertahankan diri dalam perang, dan Islam akan dimenangkan. Itu antara janji Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Ya, kerana akhir zaman ini umat-umat yang musyrik ini dia akan diberi azab di tangan umat Islam itu sendiri. Jadi kalau orang faham tentang perkara ini, kita tahu bahawa kita tidak ada option kecuali mesti jadi orang yang beriman dan mengajak orang lain kepada keimanan. Dan halaman 339 kita melihat kepada ayat 56 berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengukuhan wahyu dan pemeliharaan daripada syaitan, ya. Kita baca ayat 56 dahulu sebagai satu ayat daripada halaman 339. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Dalam Al-Quran yang saya tengah tengok sekarang Ustaz, Al-Quranul Hakim Al-Multazam Ustaz. Ada dinyatakan di bawah ni Ustaz, ada satu doa yang berkait dengan ayat yang ke-60 nanti. Mungkin Ustaz boleh ni ayat tu tentang kemaafan. Innallaha la'afuwun ghafur. Diterangkan dalam Al-Quran ini, di bawah ini Allah yang Maha Pemaaf, yang mana pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi SAW kalau bertemu malam Al-Qadar apa yang perlu dibacakan saat itu. Maka Nabi SAW mengajarkan satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang selalu kita dengar sekarang ini. Betul. Banyak imam akan baca ataupun muazzin akan baca selangsi dengan Ustaz, ya, boleh sangat-sangat diamalkan doa ini tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Jadi kita nak baca sekarang ayat atas sekali saya. Ya, betul. Ayat 56. Jom sahabat-sahabat semua kita baca insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم صدق الله العظيم. Kekuasaan pada hari itu pada Allah, dia memberi keputusan di antara mereka, maka orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan berada dalam syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah janji Allah lagi, ini berkaitan dengan hari akhirat ya. Itu sebabnya haji dan akhirat ini dia saling bergabung ya. Maksudnya bila seseorang itu ada ingin kepada haji ataupun umrah, sebenarnya dia sudah pun menyiapkan dirinya untuk pergi ke akhirat Allah untuk mendapat apa? Jannatin Naim. Tetapi kalau dia tidak mahu pergi ke haji, tidak mahu pergi ke umrah, dan haji dan umrah ini lambang kepada perjuangan. Ya, pasal kita dapat pergi haji itu kerana ia telah dibersihkan oleh Nabi ketika peristiwa Fathu Mekah. Sebelum itu perjuangan untuk membersihkannya. Jadi bila kita nak pergi ke sana, ada yang kata saya berniat nak pergi ke sana. Salah satu perjuangan pentingnya ialah kita kena bersihkan berhala dalam diri kita dan juga berhala di dalam kawasan qaryah kita, dalam organisasi kita. Insya-Allah kita akan lebih mudah untuk dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke haji, dan haji ini tanda bahawa kita ini sedang dijemput untuk pergi ke mana? Menjadi tetamu Allah di akhirat nanti. Itu sebabnya bila labbaik Allahumma labbaik itu kita menjadi tetamu Allah, harapnya sampai jannatin naim kita juga jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 65 juz 17 halaman 340, Allah suruh kita lihat kepada alam ya, bahawa Allah tundukkan bagimu apa yang ada di bumi ya, segala apa yang ada di langit ini tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya, untuk kita tengok ya, apakah tujuan sebenarnya Allah jadikan semua ni untuk kita. Sudah tentunya adalah untuk kita menjadi hamba kepada Allah. Itulah yang diseru oleh Nabi, oleh Rasul pada setiap zaman. Dan pada halaman akhir surah Al-Hajj muka surat 341, Allah menyatakan tentang wahai manusia, untuk manusia ya, telah dibuat suatu perumpamaan, dengarkanlah. Sesungguhnya tidak dapat menciptakan seekor lalat pun ya, segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah
dan yang disembah. Kalau tuan-tuan perasan, ini adalah berkaitan dengan berhala, dan berhala itulah yang banyak 360 di sekitar Kaabah. Dan bila Nabi sampai ke sana, Nabi bersihkan perkara tersebut, kerana itulah bersih Kaabah, haji dapat dilaksanakan, dan itu adalah legasi untuk kita juga teruskan, tapi ia memerlukan perjuangan. Surah Al-Hajj, surah perjuangan, hinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah, Allah pimpin kita agar terus berjuang, dan tanda kita ini berjuang, kita tunaikan hajj dan dapat sampai ke akhirat dengan sejahtera, insya-Allah. Bersama Ustaz Tarmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampun dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rahman, dosa mak ayah kami ya Allah, kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, tolong kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberian-Mu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, memperelok, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kurnia kesempatan buat kami untuk jejakkan kaki kami ke tanah suci-Mu ya Allah, untuk bertawaf di Kaabah-Mu ya Allah, untuk menziarahi kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurnia kekuatan kesempatan buat kami mengerjakan umrah, mengerjakan fardu haji. Permudahkan kami ya Allah, permudahkan kami ya Rahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkurniakan, mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar dapat kembali ke haji, ke umrah kita sebagai lambang kecintaan kita. Dan lebih daripada itu, jika kita belum lagi, kita terus berjuang ya. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu lambang pelambangan kita bersama dengan Nabi berjuang seperti mana Nabi Ibrahim. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung gerakan ini untuk sama-sama kita sebarkan Quran, untuk sama-sama kita bina ekosistem Islam di mana sahaja, sehinggakan Quran dan ketauhidan itu berada di mana-mana sahaja, insya-Allah. Kita bertemu dalam siaran ulangan dan kita bersama-sama akan melihat kepada juz ke-18 esok. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Semoga tuan-tuan terus bersama dengan Quran, terus menjadi insan yang cemerlang mengikut jejak Nabi pilihan. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.